Talbis iblis. Apa maksudnya Ustaz? Tipu daya syaitan lah tu. Tipu daya syaitan, iblis. Oh, talbis tu sama dengan iblis. Itulah keadaannya. Maksudnya masyarakat kita ni disebabkan oleh keinginan nafsu pada satu benda tu. Kan? Tak sabar kan? Berniaga nak cepat untung, nak cepat kaya. Ilmu dia kan tak nak belajar. Kan? Tapi sibuk nak cepat kaya macam orang lain. Dan akhirnya ambil jalan singkat, pergi ambil pelaris. Kan? Ramai benda ni. Bila Yusuf cakap tadi dalam makanan yang ibu meniaga tadi ada rambut, itu biasa. Bagi siapa yang terkena pelalau tu. Ada rambut, kadang-kadang ada rambut macam tu tau. Orang lepas gunting rambut tu. Halus tu. Oh ya. Ada. Jumpa kat mana? Atas meja, ajak meja makan. Jadi bila datang, customer datang tengok, kedai kotor, ada rambut lah. Ini rambut apa ni kan? Jadi orang tak nak datang lepas tu. Oh, dia ingat dia gunakan pelaris pula. Dia tak fikir tu, dia fikir kotor. Apa ni tak bersihkan dulu. Padahal tak ada pun sebelum tu. Bila customer datang duduk, benda tu terzahir. Kerja siapa? Jin yang jahat tadi lah. Yang untuk sihir tadi lah. Bau busuk pun sama. Duduk bau busuk. Tak nak pergi kedai ni lah. Pergi kedai lain. Itu cara dia. Dia ubah. Okay. So berbalik pada apa yang Yusuf tanya tadi, apa kesan pada kita kalau kita makan makanan ada pelaris, badan kita akan sakit, ibadah kita akan jadi lemah. Itu yang malas nak ibadat dan sebagainya. Okay, saya bagi contoh. Maaf kalau peniaga kat luar sana, kalau saya tegur ni, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru, orang yang lebih alim daripada kita. Sebagai contoh, kita beli makanan dekat orang yang tak mentaati perintah Allah. Contohnya tak menutup aurat. Kita beli. Fatwanya halal. Tapi takwanya tak ada. Dia akan beri kesan pada tubuh badan kita ni akan lemah untuk ibadat. Contohlah, saya pergi ke pasar malam, saya beli dekat orang yang tak pakai tudung. Dia orang Islam, tapi tak pakai tudung. Saya beli, boleh, tak ada masalah pun. Sebab dari segi fatwanya halal, makanan orang Islam jual, makanan yang buat pun halal, mi goreng. Tapi takwa saya ada masalah. Dia akan memberi kesan kepada ibadah saya. Saya makan, saya susah nak bangun malam. Susah nak menangis. Betul. Sebab apa? Sebab dah ada daripada sumber yang orang kata tak betul-betul. Tak toyib lah. Gitu. Itu. Okay. Bila Ustaz sebut macam tu kan, saya teringat satu perkara Ustaz. Ustaz perasan tak jemaah daripada Bangladesh macam ni? Macam mana? Jemaah daripada Bangladesh pernah masuk rumah kakak saya. Okay. Tu saya pergi nusrah diorang. So bila saya bercampur dengan jemaah lelaki ni, orang nak nusrah makanan ni, orang tak terima. Dia orang tak terima? Tak terima. Okay, sebab dia tanya daripada mana? Dia siapa tanya yang masak? Masya Allah. Yang masak tu dapat ayam dari mana-mana? Siapa yang sebelih? Memang halal, tapi ada orang sebelih tu smart solat. Lain macam Ustaz. Betul. Dan bila tengok orang bayan sikit, doa sikit, nangis terus. Hati lembut. Betul. Sebab apa? Sebab mereka dah merasai benda tu. Dan mereka sangat jaga. Mereka tahu macam mana kesan pada diri mereka. Sebab tu saya kata tadi, benda-benda ni dia memberi kesan pada ibadah kita juga. Bila benda kotor masuk dalam badan kita, apatah lagi yang haram-haram, yang lebih jelasnya, itu lagi menyebabkan kita ni suka untuk ibadat kepada Allah SWT. Mak cakap contoh macam minum arak ke. Kan? Makan makanan yang jelas haram. Kan? Kalau cerita buat rasuah tu, ya juga makanan yang haram. Pun kesan yang sama juga sebenarnya. Kan? Jadi maknanya benda ni, orang semua dah tak pandang berat macam benda ni. Dia tak kisah. Tengok sekarang ni, orang pergi makan kat kedai. No pork, itu je. Boleh makan. Dia tak fikir yang letak arak ke tak, bekas basuhan dia tu bekas najis tu ke tak, kan? Dia main pergi je. Janji tak ada pork, itu je. So, baru ni kan kecoh pasal isu benda ni, isu sijil dan sebagainya. Sebab tu benda ni orang Islam, di atas kelemahan kita sendiri, berlakulah benda ni. Kalau tak jadi kan. Okay. Allah Akbar. Sebab tu penting untuk jaga sumber makanan tersebut. Sebab tu bila Yusuf kata jemaah Bangladesh tadi tu, dia tak boleh suka-suka terima daripada makanan daripada orang lain. Betul. Sebab apa? Sebab mereka dah rasai kemanisan dan ibadah apabila menjaga sumber makanan tersebut. Macam saya cakap tadi lah. Kalau contoh saya beli pada orang yang contoh saja, bukan saya, siapa saja. Dia akan beri kesan pada diri. Macam saya contoh, saya beli, malam tu rasa macam, susah nak bangun. Ataupun kalau macam, bila bulan Ramadan kan, beli kat bazar Ramadan, kadang kita nak cepat, kita beli kan, beli. Terciduk maghrib kan, terjemah. Maghrib satu hal.
ni sembahyang tarawih malam tu rasa ngantuk sangat. Sangat ngantuk. Berbeza dengan yang kita betul-betul jaga kan. Dia beza tau. Dekat situ nampak amalan tu. Tu untuk saya sendirilah saya rasa benda tu. Kan. Jadi itu penting lah kita jaga kan. Benda tu kan. Sumber makanan. Lagi-lagi bila ustaz pun dah memang 100% verify yang manusia dah terdesak akhir zaman kan. Macam-macam boleh berlaku. Betul. Sebab mereka ni yelah dengan ekonomi kita sekarang kita pun faham macam mana kan. Barang makin naik. Jadi orang terdesak nak buat kerja tambahan apa berniaga. Berniaga pula alamak susah, ramai orang berniaga. Susah juga. Orang berniaga susah juga, tak ada orang nak beli. Akal singkat, iman lemah, ambil berlaris. Okay, saya nak tanya ustaz sebelum kita masuk. Ada 2 je benda kita nak sentuh lepas ni. Sebab kita punya masa tak menceburui. Yang menceburui kita punya memory card. So yang pertama sekali adalah ustaz. Ustaz biasa tak makan dalam mall? Pergi mall untuk makan? Biasa. Biasa, okey. So bila ustaz masuk mall, ustaz amalkan ayat penggerak ni. Bukan penggerak, ayat kursi 9 wakaf. 9 wakaf ni. Berapa percentage of kedai yang usually, kita tak sebut mana-mana kedai, but percentage dalam mall. Sebab orang selalu, sebab ni mungkin saya kot, mungkin orang tak fikir macam ni. Saya selalu fikiran kedai guna pelaris ni bukan kedai dalam mall. Kedai dalam mall memang tak guna pelaris. Kat luar. Walhal bila ustaz cakap dalam kedai dalam mall pun jangan main kan. Lagi dahsyat, orang modal lagi besar. So bila dalam mall ni berapa peratusan kedai yang bila ustaz baca ayat kursi 9 wakaf ni yang dapat tiupan balik kat muka ni, like, tak boleh makan sini? Tak banyak tak banyak. Tapi ada juga kadang-kadang. Tapi ada juga kadang-kadang. Dia macam ni, basically bergantung kepada peniaga tu sendiri ni. Dia memang dah biasa amalkan benda tu. Contohlah dia dah pernah berniaga dekat luar. And then dia dapat berniaga dekat dalam lah. Jadi dia bawa perangai dia ataupun sifat dia tu yang dia memang dah biasa pakai benda tu. Sebab apa? Sebab dia memang yakin dia tu benda tu tolong dia. Faham. Aku tak pakai pelaris tak boleh nak jalan ni. Jadi maknanya dia dah terbawa. Itu dia. Okey, ada orang tanya saya pelik kan. Kenapa macam apa ni? Restoran makanan ringan. Contoh KFC ke, McD ke apa semua tu kan. Kenapa tak ada pakai pelaris Tak payah pelaris tapi orang datang kan. Pelik tak? Kalau dia orang pakai lagilah ramai dia orang cakap saya tanya kan. Sebenarnya benda ni macam inilah. Kualiti lah sebenarnya. Kita dalam berniaga makanan ni kita jaga kualiti kita lah. Kalau dah tak sedap siapa nak datang? Kan betul tak? Satu lagi dia dah ada nama kan benda tu kan. Jadi sebab tu orang datang, tak payah nak promote kadang orang datang. Cuma apa yang saya nak sampai kat sini adalah kadang-kadang kita ni sibuk satu sudut dia sibuk salahkan ni, tapi di kita sendiri kita tak jaga kualiti. Pun juga orang tak datang. Lepas tu kita sibuk tuduh, kedai aku kena pelaris, kena pelalau lah, kena tutup lah, kena sebagainya kan. Padahal memang kita punya kualiti tak jaga. Saya pernah pagar di satu kedai ni di Pontian di Johor. Dia telefon, saya kata, "Ustaz, kedai saya ni padahal dekat tengah-tengah ni Ustaz. Ramai orang dah tolong, tapi kenapa dia tak masuk kenapa kedai lain okey je, kedai saya tak okey." Okey, ditakdirkan Allah, satu hari tu sahabat saya yang lain dia tak tahu kedai tu apa kejadian dia. Cerita pun tak pernah cerita, dia makan kat situ. Serve dia sangat teruk. Serve sangat teruk, makanan tak sedap. Memang realitinya itu. Dia tak ada jin sihir bagai pun, tak ada. Jadi nak cerita kat sini bahawa kita juga kadang kena jaga yang tadi tu lah. Kena tengok diri kita juga. Tengok diri kita. Tak boleh salahkan sebenarnya pada sihir-sihir ni semua ni kan. Kualiti sendiri tengok mamak. So baik kan. Laju gila. Laju kan. Nak apa tak payah tulis pun ingat semua kan. Betul. Ada juga mamak yang pakai. Kita tahu. Ada. Ada juga. Bacalah tu yang saya ajar tu. Nanti tengok. Kan. Ada juga. Tapi nak cerita bahawa dari segi perbuatan mereka tu, serve mereka tu baik, bagus. Menyebabkan orang suka. Kita pun kena belajar betul kan. Itu. Kalau macam sebelum kita nak tutup dengan pasal jenis rawatan ni. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya, saya sentuh tadi buat muzik dia Ustaz. Sikit. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja, macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.